Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu nasta'inuhu nastahdihi wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه واستنى بسنته واهتدى بهديه إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. Tuan Imam, Tuan Bilal, pengurusi dan seluruh jawatan kuasa masjid, tuan-tuan guru, para alim ulama, tuan-tuan muslimin muslimat yang dikasihi dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian. Alhamdulillah, pertama-tamanya kita bersyukur kepada Allah Taala kerana masih lagi memberi peluang kepada kita semua untuk menghirup udara Allah, meneruskan kehidupan di muka bumi Allah Subhanahu wa taala yang fana ini, yang sementara ini. Mudah-mudahan dengan kehidupan dan limpahan rahmat yang diberikan oleh Allah Ta'ala, kita boleh gunakan untuk beribadah kepada Allah Ta'ala dan menjalankan tugas kita sebagai hamba dan khalifah Allah Subhanahu wa Ta'ala di muka bumi ini. Alhamdulillah, tuan-tuan dan mati Allah, kita sekarang ini berada dalam bulan Rajab, 23 Rajab kan? Dan kita dah menghampiri bulan Ramadan. Rajab, Syaban, Ramadan. Itulah kita minta doa, Allahumma barik lana fi Rajabin wa Sya'bana wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berkatilah kami dalam bulan Rajab ini dan bulan Syaban. Jumpakanlah kami dengan bulan Ramadan. Mudah-mudahan dengan doa kita hari-hari itu Allah perkenankan kita berjumpa kembali dengan Ramadan. Dan dalam bulan Rajab pun ada keistimewaan dia. Rajab adalah salah satu daripada bulan-bulan haram. Dalam Islam ada 12 bulan sebagaimana disebut oleh Allah Taala dalam surah At-Taubah ayat 26. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna 'iddatash shuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum dzalikad dinul qayyim fala tuzlimu fihinna anfusakum wa qatilul musyrikina kaffah kama yuqatilunakum kaffah wa'alamu anna Allaha ma'al muttaqin. Sadaqallahul azim. Sesungguhnya bilangan bulan di sisi hukum Allah ialah 12 bulan, yang mana telah ditetapkan dalam kitab Allah semasa ia menciptakan langit dan bumi. Di antaranya 4 bulan yang haram, 4 bulan yang dihormati. Ketetapan yang demikian itu ialah agama yang betul lurus. Maka janganlah kamu menganiaya diri kamu dalam bulan-bulan yang dihormati itu dengan melanggar larangannya, dan perangilah kaum kafir musyrik seluruhnya sebagaimana mereka memerangi kamu seluruhnya. Imam Ibn Katsir rahimahullahu ta'ala
dalam kitabnya Tafsir Ibn Katsir menyebut bahawa, dan dia menukilkan daripada kalam Ibn Abbas radhiyallahu anhu, menyatakan bahawa kezaliman yang dilakukan dalam bulan haram, kezaliman, kejahatan, dosa yang dilakukan dalam bulan-bulan haram, termasuklah bulan Rajab ini, adalah lebih besar dosanya berbanding dengan bulan-bulan yang lain. Jadi demikian juga kalau sekiranya melakukan kebaikan, melakukan amalan soleh, amal soleh, dan melakukan amal kebajikan, ibadah dalam bulan-bulan haram, pahalanya juga adalah berganda berbanding dengan bulan-bulan yang lain dalam setahun itu. Dan 4 bulan yang dimaksudkan itu dijelaskan oleh hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. 4 bulan haram itu apa dia? Bulan yang mana satu? Menurut hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari, "Az-zamanu qad istadara ka hay'atihi yawma khalaqallahu as-samawati wal ard. As-sanatu 12 syahran minha 4 hurum, 3 mutawaliyatun, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, wal Muharram, wa Rajab Mudhar, alladhi baina Jumada wa Sya'ban." Waktu berputar sebagaimana keadaan ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan langit dan bumi. 1 tahun terdiri daripada 12 bulan. Daripadanya terdapat 4 bulan haram, iaitulah ada 3 berturut-turut bulan haram itu, iaitulah Dzulqa'dah, Dzulhijjah dan Muharram. Dzulqa'dah, Dzulhijjah dan Muharram. Dan yang keempatnya ialah bulan Rajab, yang terletak di antara Jamadil Akhir dan juga bulan Sya'ban. Iaitulah bulan yang di mana kita sedang berada sekarang ini. Dan di sana adalah pandangan-pandangan daripada ulama yang menceritakan tentang kelebihan bulan-bulan haram, iaitulah kelebihan bulan Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram dan juga Rajab. Di antara ulama menyatakan bulan Rajab ni salah satunya ialah bulan Dzulqa'dah, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hidup dia, sepanjang kehidupan dia, kehidupan baginda mengerjakan semua umrahnya dalam bulan Dzulqa'dah. Semua umrah Nabi dilakukan dalam bulan Dzulqa'dah. Jadi kalau maksudnya afdal kita melaksanakan umrah dalam bulan Dzulqa'dah, afdal, kerana menurut sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi masa umrah itu adalah sepanjang tahun. Dia sepanjang tahun, berbeza dengan ibadah haji. Ibadah haji hanya pada bulan-bulan tertentu, iaitulah bermula daripada 1 Syawal hinggalah bulan Dzulhijjah. 1 Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Kemuncaknya ialah 10, 11, 12, 13. Itu kemuncak ibadah haji. Mula 1 Syawal dah mula dah bulan haji. Cuma kemuncak dia 9, 10, 11, 12, 13. 9 tu wukuf di Arafah, kan? 10 tu melontar Jamratul Aqabah. 11, 12, 13 melontar di ketiga-tiga jamrah, kan? Dan di antara itulah ada ibadah tawaf dan juga akhir sekali tahallul. Jadi yang keduanya, kelebihan bulan haram ialah adanya ibadah haji.
tak ada pada bulan lain. Dalam bulan haji, dalam bulan-bulan ibadah haji terletak juga dalam bulan-bulan haram, Zulkaidah, Zulhijjah. Okey. Di mana dalam bulan, juga dalam bulan haram ini ada satu ibadah yang ada ibadah khusus dalam dua daripada bulan haram, iaitulah ibadah puasa. Bulan Rajab tidak ada puasa khusus Rajab. Puasa Rajab tidak ada. Yang adanya kita puasa macam biasa, cuma tingkatkan. Tingkatkan puasa. Dalam bulan Rajab ini tidak ada puasa Rajab. Puasa macam biasa, puasa sunat biasa. Isnin Khamis. Puasa sunat hari putih. Tak. Pertengahan bulan, ataupun puasa selang sehari. Okey, bulan Rajab, bulan Muharram ada satu puasa khusus. Itulah pada 10 Muharram. Dan bulan Zulhijjah pun ada puasa khusus, iaitulah pada 9 Zulhijjah. Puasa apa? Puasa Arafah. Niat dia puasa Arafah, niat puasa Arafah. Aku puasa besok hari sunat Arafah kerana Allah Ta'ala. 10 Muharram puasa sunat Muharram. Jadi nak beritahunya di sini ialah antara keistimewaan bulan haram ada di sana ibadah puasa. Cuma di sana ada amalan daripada orang-orang soleh. Amalan orang-orang yang soleh, orang-orang yang abid dan orang-orang yang soleh, mereka mengamalkan ibadah puasa 3 bulan berturut-turut. Bermula bulan Rajab, bulan Sya'ban dan bulan Ramadan. Cuma itu adalah bukan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, kerana Nabi hanya berpuasa penuh pada bulan Ramadan. Bulan Rajab, bulan Sya'ban, Nabi hanya memperbanyakkan puasa pada bulan-bulan tersebut. Bulan Ramadan barulah Nabi berpuasa penuh. Jadi, namun demikian, hukum mengerjakan puasa 3 bulan berturut-turut adalah harus. Kenapa? Kerana tidak ada hadis yang melarang. Tidak ada hadis yang melarang daripada melakukan ataupun melakukan ibadah puasa secara 3 bulan berturut-turut. Hukumnya adalah harus. Boleh je puasa, cuma jangan disabitkan dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita kata ini sunnah Nabi, puasa 3 bulan. Tak, bukan. Tapi kalau nak puasa boleh, dipersilakan, tidak ada masalah. Tapi ada ulama, di kalangan ulama yang mengatakan bahawa makruh berpuasa 3 bulan berturut-turut, terutama dalam bulan Rajab ni. Kalau puasa bulan Rajab ni berturut-turut penuh selama sebulan, itu dikatakan sebagai makruh kerana menyerupai zaman jahiliah, kan? Cuma tinggal lagi, kalau sekiranya kita selang-selang, ada selang-selang, maka kemakruhan itu akan gugur. Ada selang-selang, maksudnya kita tak berturut-turut, ada kita berbuka, hari-hari tertentu kita berbuka, maka kemakruhan itu gugur. Okey. Tuan-tuan rahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam melakukan ibadah puasa ini ada hari-hari yang haram berpuasa. Kan? Hari-hari yang haram berpuasa, hari Syak, hari raya Idul Fitri, Idul Adha. Selagi dalam kitab ni kita akan bincang hari ini ialah berkaitan dengan hari raya. Itu hari-hari yang haram untuk mengerjakan ibadah puasa. Cuma
Tinggal lagi dan ada juga hari-hari yang makruh berpuasa kalau sekiranya kita berpuasa secara tunggal. Contoh hari Jumaat. Puasa hari Jumaat, satu je hari Jumaat, tidak diikuti dengan hari Sabtu ataupun tidak dimulai dengan hari Khamis, hukumnya makruh. Demikian juga kalau kita berpuasa pada hari Sabtu secara tunggal pun hukumnya adalah makruh. Jadi kalau nak puasa hari Jumaat, hendaklah dimulai dengan hari Khamis ataupun diikuti dengan hari Sabtu. Kalau nak berpuasa pada hari Sabtu, hendaklah dimulai dengan hari Jumaat ataupun diikuti dengan hari Ahad. Kecuali bagi orang yang dah biasa berpuasa. Dalam setahun dia berpuasa selang-sari. Hari ni berpuasa, besok berbuka. Begitulah seterusnya. Kebetulan kena hari dia berpuasa itu ialah pada hari Jumaat. Jadi dia tak berpuasa pada hari Khamis dan dia tidak berpuasa pada hari Sabtu kerana dia hari-hari macam tu, selang-sari. Maka hukum bagi orang ini tidak makruh. Dah jadi amalan dia dah. Ataupun pada hari Syak, dia duk puasa selang-sari memang tak miss. Kan? Maka terkenalah pada hari Syak, hari ni 30 hari bulan, besok 1 Ramadan. Patutnya tak boleh puasa, tapi oleh kerana dia dah biasa dah begitu, terkena pada hari itu, bagi dia tidak makruh berpuasa. Itulah hal-hal yang berkaitan dengan ibadah khususnya yang ada dalam bulan haram. Kita sekarang ni berada dalam salah satu bulan haram, iaitulah bulan Rajab, dan hendaklah kita meningkatkan ibadah. Kerana ibadah yang dilakukan dalam bulan-bulan haram ini pahalanya berganda berbanding dengan bulan-bulan yang lain. Mudah-mudahan kita diberikan kekuatan oleh Allah Ta'ala untuk melakukan ibadah dan menambahkan ibadah kita, insya-Allah. Jadi hari ini kita sambung lagi kitab kita ni, iaitulah berkaitan dengan sembahyang 2 hari raya. Sembahyang 2 hari raya. Sebelum ini kita membicarakan hal berkaitan dengan sunat-sunat Jumaat. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana fi ulumihi fid darain. Amin. Sembahyang hari raya fitrah dan sembahyang hari raya haji, keduanya sunat muakkad, sunat yang dituntut. Hari raya fitrah, Idul Fitri, hari raya haji, Idul Adha. Sunat yang muakkad, dituntut. Kerana firman Allah Subhanahu wa taala, "Fashalli li rabbika wanhar." Artinya, maka sembahyang olehmu sembahyang hari raya haji kerana Tuhan engkau, dan sembelih olehmu akan korban. Dan kerana hadis Al-Bukhari dan Muslim daripada Abi Sa'id radhiyallahu anhu berkata ia, kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yakhruju yaumal fitri wal adha ila al-musalla, wa awwalu shay'in yabda'u bihi as-salatu thumma yansarifu fayaqumu muqabila an-nasi wan-nasu ala sufufihim faya'izuhum wa ya'muruhum. Artinya adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam keluar ia pada hari raya fitrah dan hari raya kurban kepada tempat sembahyang, dan permulaan sesuatu yang mendahulukan ia akan dia sembahyang. Kemudian berpaling ia, memberi salam ia, maka berdiri ia bertentang dengan manusia. Dan sekalian manusia atas segala saf mereka itu, maka memberi pengajaran ia akan mereka itu dan menyuruh ia akan mereka itu di dalam 2 khutbahnya. Okey. Solat Idul Fitri dan Idul Adha adalah merupakan Idul Fitri dan Idul Adha adalah satu perayaan dalam Islam. 2 perayaan dalam Islam yang utama. Dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala 2 perayaan bagi menggantikan perayaan masa zaman jahiliah dulu.
Orang Yahudi dulu pun penduduk Madinah, mereka ada dua raya, dua hari raya juga kan, depa raya. Dan Allah Taala melalui Nabi sallallahu alaihi wasallam menganugerahkan kepada orang Islam dua hari raya. Dan hari ini adalah hari di mana kita disuruh supaya melakukan ibadah dan bersyukur kepada Allah Taala di atas sebab-sebab yang tertentu. Idul Fitri ada sebab dia, Idul Adha ada sebab-sebab dia. Dan di sana antara cara kita merayakan hari raya ini ialah dengan solat. Solat Idul Fitri, solat Idul Adha. Dan disunatkan kepada semua orang. Sunat muakkad, bukan hanya kepada orang lelaki, termasuk juga kepada orang perempuan. Boleh hadir semua. Orang muda, orang tua, lelaki, perempuan disunatkan solat Idul Fitri, Idul Adha secara berjamaah. Walaupun boleh sembahyang hari raya ni di rumah. Contoh, tuan-tuan tak sempat nak hadir ke masjid untuk solat hari raya, lambat contohnya, ataupun ada masalah, ada sakit ke dan sebagainya, tak boleh nak berjalan, demam ke, kaki-kaki ke, nak pergi ke masjid tak ada siapa nak bawa, maka boleh sembahyang di rumah. Macam biasa juga solatnya, 2 rakaat juga, 4 takbir, 7 takbir juga, 5 takbir juga pada rakaat yang kedua. Cuma tidak ada khutbah lah. Sama solat khutbah siapa nak dengar? Tidak ada khutbah. Okey. Sah. Sembahyang Idul Fitri, Idul Adha tidak ada khutbah, sah. Tapi kalau sembahyang Jumaat tidak ada khutbah, tidak sah solat Jumaat. Idul Fitri, Idul Adha boleh sah kerana dia sunat saja, bukan salah satu rukun perkara wajib dalam solat tersebut. Berbeza dengan solat Jumaat. Okey. Kerana solat Jumaat itu 2 khutbah itu adalah sebagai ganti kepada 2 rakaat lagi. Asalnya sembahyang zuhur, hari-hari sembahyang zuhur, hari Jumaat sembahyang Jumaat, 2 rakaat saja dan 2 khutbah sebagai ganti kepada 2 rakaat lagi. Okey. Habis yang tu. Jadi sembahyang tadi Nabi SAW selepas solat memberi salam, berdiri dan bertentang dengan manusia, kemudian dia bangunlah untuk berkhutbah. Di mana khutbah ni selepas solat. Cuma mau diingat, selepas solat dengan khutbah itu dia ada mualat. Begitu juga sembahyang Jumaat selepas khutbah, lepas tu solat, dia ada mualat juga. Tak boleh dilengah-lengahkan. Tidak sunat. Tidak sunat untuk membetulkan saf bagi imam. Solat yang biasa 5 waktu sehari semalam, imam sunat sebelum takbiratul ihram membetulkan saf dulu. Luruskan, rapat-rapatkan saf, luruskan saf. Tapi untuk solat Jumaat tidak disunatkan. Kenapa? Nak percepatkan. Teruskan. Jangan pula pergi berhenti minum air dulu. Lepas baca khutbah, baca pergi minum air dulu, lepas tu sambung solat. Makruh. Kan? Dia kena terus. Kecuali dia sangkut. Macam baca khutbah dia sangkut. Sakit tekan, macam ada benda tak boleh. Selagi kalau solat nak jadi imam ni, dia tak boleh tak keluar. Nak baca Fatihah, nak baca surah, tu boleh lah. Nak minum air bagi lega sikit, bagi turun sikit yang benda sangkut tadi. Tapi kalau tak ada apa-apa, tak boleh. Terus solat. Demikian juga untuk sembahyang Idul Fitri dan Idul Adha ni, selepas solat ni terus
baca khutbah kan. Terus baca khutbah, tak perlu baca doa. Ada setengah-setengah tempat siap apa? Takbir lagi lepas solat. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Ni sepatutnya baca khutbah terus. Dan lagi pi takbir. Takbir raya. Tak perlu takbir raya masa tu. Terus baca khutbah. Okey, dalam khutbahnya dan adalah keduanya sunat kerana hadis Badui yang bertanya ia akan Nabi sallallahu alaihi wasallam, hal alayya ghairuha, artinya adakah wajib atasku yang lain daripada 5 sembahyang yang wajib? Maka bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la illa an tatawu, artinya tiada ada melainkan bahawa engkau mengerjakan yang sunat. Selepas solat 5 waktu sehari semalam tidak ada lagi yang wajib melainkan sembahyang sunat. Melainkan sembahyang sunat at-tatawu. Dan hanya senya ada keduanya muakkad, kerana mengekalkan akan keduanya oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Solat sunat hari raya tadi, 2 hari raya itu adalah sunat muakkad. Kenapa Nabi sentiasa buat? Nabi mengekalkannya. Setiap tahun untuk buat 2 tahun, 2 kali setahun. Dan waktu keduanya, waktu apa? Waktu solat hari raya ni bila? Antara naik matahari dan gelincir matahari. Lepas naik matahari, lepas subuh, habis waktu subuh, naik matahari. Bukan naik fajar. Waktu syuruk. Waktu syuruk hinggalah gelincir matahari, iaitulah masuk waktu zuhur. Itu waktu dia untuk buat mengerjakan solat hari raya ni. Hinggalah gelincir matahari pada hari raya, dan sunat ditakhirkan hingga naik matahari sekadar 7 hasta pada pandangan mata. Matahari naik tu 7 hasta pada pandangan mata, lebih kurang pukul 8, 8.30 macam tu lah, 8, 8.30, 9. Tu yang biasa kita duk buat antara waktu itulah kan, 8, 8.30 lah biasanya, 8.30 hingga pukul 9. Okey, itu sunat kerana mengikut perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan iaitu 2 rakaat. Sembahyang hari raya ni 2 rakaat kerana hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, inna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam shalla yawmal 'aidi rak'ataini lam yusalli qablahuma wala ba'dahuma. Artinya bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam sembahyang ia pada hari raya 2 rakaat. Tiada sembahyang ia dahulu daripada keduanya dan tiada kemudian daripada keduanya. Menceritakan akan dia oleh Al-Bukhari dan Muslim. Sembahyang 2 rakaat, tak ada dahulu 2 rakaat sebelum ke, ada 2 rakaat selepas. Mana tak ada qabliyah ba'diyah, mana ada. Ba'diyah qabliyah ba'diyah ni sunat fardu saja, ni solat fardu saja. Untuk Idul Fitri, Idul Adha ni sembahyang 2 rakaat itu saja, tidak ada didahului dengan sembahyang lain yang sebelumnya dan tidak ada selepasnya. Okey. Masa-masa tadilah. Dan yang lebih sempurna bahawa takbir ia sambil mengangkatkan akan kedua tangannya pada rakaat yang pertama. Kemudian daripada doa iftitah 7 takbir. Selepas takbiratul ihram, masa takbiratul ihram tu ada niat solat, lepas tu 7 takbir lepas baca doa iftitah. Okey, 7 takbir.
Allahu Akbar. Dengan baca takbir itu dengan tenanglah, dengan tenang, jangan terlalu laju. Kerana apa? Kerana di belakang ada ramai orang nak mengikut. Salah satu sebabnya supaya orang belakang pun makmum boleh ikut dengan baik. Saya pernah ikuti satu sembahyang hari raya, tapi tu imam dia kalut. Bukan di sinilah, di Terengganu, zaman-zaman saya sekolah dululah. Tu imam kalut. Hairan sungguh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dia baca tasbih di antara takbir itu pun laju, kan? Tidak ada ketenangan. Jadi makmum habis berterabur, makmum berterabur makmum. Kenapa? Imam kalut. Katanya Allahu Akbar, ajalah. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Allahu Akbar. Yang lain belakang pun ikut. Okey. Takbir 7 kali. Selepas yang ke-7 barulah baca surah. Kalau makmum belum selesai 7, imam dah habis 7. Okey? Makmum baru 3 contohlah. Dia lambat. Maka apabila imam dah mula baca surah, baca Fatihah, makmum hendaklah berhenti daripada takbir. Makmum hendaklah berhenti daripada takbir. Jangan duk gagah nak habis juga 7. Tak, nak habiskan 7 juga. Tak perlu. Imam dah baca surah, terus baca, bukan terus baca surah, dengarlah tu imam baca Fatihah. Bila imam baca Fatihah, dengarlah tu imam baca Fatihah. Tak payah takbirah. Kan? Kerana takbir itu hanya sunat. Berbeza dengan solat jenazah. Solat jenazah mesti semua orang, makmum dan imam pun menghabiskan 4 takbir. Mesti. Dia adalah rukun. Takbir-takbir itu adalah rukun. Contoh, mari lambat, ada makmum datang lambat, imam dah takbir yang kedua, dia baru takbir yang pertama. Maka bila imam nanti bagi salam, dia kena tambah lagi takbir sekali lagi. Jangan terus bagi salam, dia tak cukup takbir 4 kali, maka tidak sah solat jenazah dia. Macam semayang biasalah, macam semayang 4 rakaat, dia ada masbuk, ada muafiq. Semayang jenazah pun ada masbuk, ada muafiq. Tak cukup takbir 2 tambah 2. Tak cukup 1 tambah 1 lagi. Bagi cukup juga barulah bagi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berbeza dengan solat hari raya, dia adalah sunat. Sebab itulah apabila imam lupa, tu imam lupa nak takbir 7 kali ataupun takbir 5 kali pada rakaat yang kedua, makmum tak perlu tegur. Makmum di belakang tak payah tasbih subhanallah, tak payah. Teruskanlah, biarkanlah. Biarkanlah tu imam itu baca Fatihah dan baca surah. Jangan buat kalut belakang. Subhanallah. Tu imam ni tak dengar cakap pula. Subhanallah. Tu imam ni keras kepala pula dah. Subhanallah, dia ulang juga. Siapa keras kepala? Makmum tu keras kepala. Bukan tu imam. Tu imam tu betul dah. Makmum tu dia tak mengaji. Tak payah. Kerana benda itu adalah sunat sahaja, bukan wajib, bukan rukun. Kadang-kadang boleh berlaku dan pernah berlaku. Padahal tadi tu imam dah bagi kaifiat lah. Rakaat pertama takbir 7 kali,
Allahu Akbar. Lepas tu diselangi dengan subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu Akbar. Rakaat kedua okey 5 kali. Dan tasbih 4 kali. Tak. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu Akbar. Tiba-tiba bila solat tu imam lupa dah. Baru yang pesan tadi. Tapi boleh berlaku. Memang dah berlaku, pernah berlaku. Tapi benda tu sunat sahaja. Jangan risau. Makmum jangan risau, sembahyang macam biasa. Okey. Sikit lagi. Dan lebih sempurna bahawa takbir ia sambil mengangkatkan akan kedua tangannya pada rakaat pertama, kemudian daripada doa iftitah 7 takbir, dan pada rakaat yang kedua sebelum membaca a'udzubillahi minasyaitonirrajim 5 takbir. Kerana hadis Amru bin Syu'aib daripada ayahnya Syu'aib daripada neneknya Abdullah bin Amru radhiyallahu anhuma berkata ia qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam at-takbiru fil fitri sab'un fil ula wa khamsun fil ukhra wal qira'atu ba'dahuma kiltaihima. Artinya sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, bermula takbir pada sembahyang hari raya fitrah 7 kali pada rakaat yang pertama dan 5 kali pada rakaat yang lain, dan bacaan kemudian daripada keduanya, tiap-tiap daripada keduanya menceritakan akan dia oleh Abu Dawud dan kerana hadis At-Tirmizi, dan menghukumkannya ia akan dia dengan hasan. Annahu sallallahu alaihi wasallam kabbara fil 'idaini fil ula sab'an qabla al-qira'ati wa fil thaniyati khamsan qabla al-qira'ati. Artinya bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam takbir ia pada sembahyang 2 hari raya pada rakaat yang pertama 7 kali sebelum membaca Fatihah, dan pada rakaat yang kedua 5 kali sebelum membaca Fatihah. Dan sunat membaca akan subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar pada antara tiap-tiap 2 takbir. Menceritakan akan yang demikian itu oleh Al-Baihaqi daripada Mas'ud radhiyallahu anhu. Jadi itulah sekadar untuk malam ni. Setakat ini insya-Allah kita sambung lagi, akan datang sambungan solat hari raya ni insya-Allah. Mudah-mudahan memberi manfaat. Yang baik itu datang daripada Allah Subhanahu wa taala, yang kurang itu kerana kelemahan dan kejahilan saya. Maaf sekiranya terkasar bahasa dan melakukan kesilapan. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.